يا بدراتين يا بدراتين من هذا كل كمالي ماذا يعاب ماذا يعبر عن علا كما قالي يا بدراتين يا بدراتين من هذا كل كمالي ماذا يعاب ماذا يعبر عن علا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita semua untuk sama-sama berkumpul di Dewan Sultan Iskandar UTM Johor Bahru bagi sama-sama menghadiri majlis perasmian program UTM Berselawat 2013 yang telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Muhammad Tahrir bin Datuk Kiai Haji Samsudin, Mufti Negeri Johor Darul Ta'zim. Dan pada pagi ini juga kita telah dipertemukan dengan beberapa orang tokoh ilmuwan yang tersohor di negara kita ini, 3 orang ahli panel yang akan sama-sama berkongsi bersama dengan kita titipan-titipan ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Saya yakin dan percaya bahawa kedatangan kita semua di sini tidak lain dan tidak bukan dengan niat yang tulus ikhlas semata-mata untuk mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, di samping untuk mendapatkan dan menambahkan ilmu pengetahuan bersama dengan ilmuwan-ilmuwan kita yang telah lama menabur bakti, menabur ilmu kepada masyarakat di negara kita. Jadi hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rata-ratanya yang datang pada pagi ini datangnya daripada pelbagai penjuru di negara kita. Ada yang datang dari Terengganu, ada yang datang dari Selangor, ada yang datang dari Singapura pun ada. Kita dapat tahu perkara ini apabila kita tanya kepada pihak penganjur. Pihak penganjur mengatakan bahawa yang menghubungi mereka, ada di kalangan mereka ramai yang menghubungi mereka ini datangnya daripada luar negeri Johor ini, daripada Terengganu dan sebagainya. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana majlis pada pagi ini dapat kita jalankan, dapat kita laksanakan sebagaimana yang kita rancangkan, alhamdulillah. Dan pada pagi ini juga kita dikunjungi oleh bukan sekadar musafir ilmu, tetapi musafir yang hendak mengajarkan ilmu. Kata ulama Mesir, bermusafirlah kamu untuk mencari ilmu. Ketika kamu bermusafir, kamu rasa dihinakan, tetapi apabila kamu kembali, kamu akan dimuliakan. Jadi ini yang diberikan kepada para penuntut ilmu yang bermusafir. Tetapi apatah lagi bagi mereka-mereka yang bermusafir untuk mengajarkan ilmu, sudah tentu tinggi makam mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Datuk Muhammad Tahrir bin Kiai Haji Samsudin kerana sudi untuk merasmikan program kita sepanjang sehari ini. Pada pagi ini kita bersama dengan 3 orang selebriti kita yang kita datangkan khas untuk bersama-sama dengan kita.
pada petang nanti kita akan bersama dengan guru kita, Fadilatul Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, yang akan sampai lebih kurang pukul 12 tengah hari nanti insya-Allah. Dan kemudian pada malam nanti kita akan bersama dengan Tok Guru kita Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid bersama dengan kumpulan Al-Maulid untuk melaksanakan persembahan sempena malam cinta Rasul insya-Allah pada malam nanti. Jadi sepanjang hari ini kita akan dipadatkan dengan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan majlis ilmu yang kita laksanakan ini kita memperolehi manfaat yang banyak yang boleh kita bawa balik, dan mudah-mudahan kita tak lupa. Kita dapat ingat, kita pahat dengan kukuh di dadah dan di dada dengan pemikiran kita. Mudah-mudahan ia mendatangkan rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, program kita pada pagi ini dirakamkan secara langsung menerusi radio Johor FM yang turut sama membuat liputan, insya-Allah disiarkan di radio Johor FM ke seluruh negeri Johor insya-Allah. Jadi sesungguhnya yang mengikuti program kita pada pagi ini bukan sekadar kita yang berada di dalam dewan ini, tetapi mereka-mereka yang berada di luar sana pun turut sama mengikuti program kita. Bukan sekadar itu sahaja, kita juga dapat mengikuti program forum kita pada pagi ini ke segenap penjuru dunia sebenarnya. Apabila kita membuat rakaman TV online menerusi www.utmonline/tv yang membuat liputan kepada program kita. Jadi hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulakan program forum kita pada pagi ini, ingin saya mewar-warkan bahawa antara lain tujuan program ini kita laksanakan adalah bertujuan untuk membuat kutipan dana bagi membantu masyarakat kita dan saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Di luar sana ada Buf Aqsa Sharif yang turut sama membantu kita dalam program ini, dan juga pada masa yang sama kita juga membuat kutipan untuk membantu mahasiswa-mahasiswa kita melalui satu tabung yang dikenali sebagai UTM Endowment Fund, yang kita kutip untuk membantu dan untuk mengumpulkan dana bagi mencukupkan tabung endowment UTM. Tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan 3 orang ahli panel kita yang sebenarnya tidak perlu lagi untuk diperkenalkan. Mereka sudah cukup terkenal kepada kita semua. Bila tengok wajah sahaja tak perlu sebut siapa dia, kan orang dah tahu itu Ustaz Don, itu Imam Muda Ashraf, itu Brother Syah Kirit. Mereka semua dan kita semua dah cukup tahu tentang perkara ini. Tetapi saya nak perkenalkan juga kepada kita semua. Sebab apa? Sebab mungkin ada yang tahu nama tetapi tak tahu latar belakangnya. Jadi kita perkenalkan ahli panel kita yang pertama. Ahli panel yang berada di sebelah kiri saya, ahli panel pertama dikenali sebagai Brother Syah Kirit Kalkulal Govinji. Beliau berumur 47 tahun, lahir pada tahun 1966. Beliau merupakan bekas penganut agama Hindu dan telah memeluk Islam di Jabatan Agama Islam Perak pada 14 Februari 1996. Pada hari ini beliau merupakan duta dakwah di Sabah Islamic Media, dan pada masa yang sama beliau merupakan ketua pegawai dakwah Islamic Information and Services Foundation. Di luar sana kita ada buka satu kaunter untuk berkongsi pelbagai persoalan ilmu-ilmu, khususnya ilmu perbandingan agama yang dipimpin oleh beliau sendiri. Jadi kepada para hadirin yang mempunyai kemusykilan, mempunyai hal yang ingin dibincangkan, boleh terus pergi ke kaunter yang disediakan yang berada di bawah seliaan beliau. Dan beliau juga merupakan tokoh saudara Muslim Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 2010 dan merupakan pemegang anugerah tokoh saudara kita Ma'al Hijrah 1432 Hijrah Negeri Selangor. Jadi kita dah kenal kepada ahli panel kita yang pertama. Izinkan saya perkenalkan ahli panel kita yang kedua. Beliau dikenali sebagai Ustaz Don Daniel Don Bijayid. Sempat beliau berbisik kepada saya. Beliau kata, perkenalkan sikit-sikit, banyak tak payah. Kan? Jadi beliau berumur 29 tahun, dilahirkan di Bukit Mertajam, Pulau Pinang.
merupakan pensyarah muda di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS. Merupakan pendakwah bebas, bertauliah di Pulau Pinang dan Selangor. Ijazah sarjana muda, tahassus qiraat dan Ma'had Qiraat Syubra Mesir, dan merupakan selebriti terkenal TV Al-Hijrah. Maafkan saya Ustaz, saya terpaksa perkenalkan. Ahli panel kita yang ketiga dikenali sebagai Imam Muda Ashraf. Para pemuda memang cukup kenal dengan beliau. Tak perlu untuk diperkenalkan dia Ustaz Don, betul? Tak perlu diperkenalkan. Oh, perlu diperkenalkan. Okey, Imam Muda Ashraf dikenali dengan nama penuhnya Ustaz Muhammad Ashraf Muhammad Rizwan. Sebaya dengan Ustaz kita Ustaz Don, 29 tahun, juga dilahirkan di Pulau Pinang. Orang Pinang ni hebat-hebat. Dilahirkan di Pulau Pinang, mengambil ijazah sarjana muda Usuluddin dan Fiqh di Universiti Malaya, dan kemudian melanjutkan pengajian ijazah sarjana syariah di Universiti Malaya juga, dan beliau merupakan juara Imam Muda Astro Oasis musim pertama dan kini merupakan mursyid Imam Muda pada musim ketiga yang lepas. Jadi hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rasanya cukup Ustaz kita perkenalkan, lebih-lebih takut ada yang sukar nak terima kan. Nanti lepas ni moderator kena baliklah insya-Allah lepas ni. Jadi kita terus kepada topik perbincangan kita. Jadi forum pada pagi ini kita beri nama di Messengers, sempena sambutan Maulidur Rasul yang kita sambut 1434 Hijrah ini. Dan rasa-rasanya yang datang pada hari ini datang daripada pelbagai penjuru. Jadi kita ingin mengetengahkan satu topik yang baru sahaja, yang sedang masih hangat kita hayati pada hari ini, iaitu sempena menyambut kelahiran baginda Nabi SAW. Jadi forum ini adalah satu tajuk yang apabila kita tidak membicarakannya, maka tidak sempurna dan tidak sah iman kita. Sebab apa? Beriman kepada para nabi, beriman kepada para rasul itu merupakan rukun iman yang wajib untuk kita pegang, wajib untuk kita imani. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menunjukkan soalan yang pertama kepada Brother Shah, selaku ahli panel kita yang pertama. Jadi Brother Shah, untuk pusingan yang pertama ini saya ingin bertanya kepada Brother sebagai bekas penganut agama Hindu. Jadi perjalanan sejarah dunia melakarkan bahawa adanya utusan-utusan yang diturunkan kepada umat manusia. Jadi apakah sebenarnya tujuan utusan-utusan ini diturunkan dan apakah cabaran yang biasanya mereka hadapi? Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada saudara moderator kita Ustaz Muhajirin, Ustaz Don, Imam Muda Ashraf, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Dah makan ke belum? Dah. Alhamdulillah. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum pun tak apa, alhamdulillah. Apa khabar iman? Apa khabar takwa? InsyaAllah, insyaAllah, amin. Baiklah. Tentang persoalan tadi, apakah tujuan para nabi diutus atas muka bumi ini? Marilah kita imbas kembali apakah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia terlebih dahulu. Kenapakah Allah menciptakan saya? Kenapakah Allah menciptakan tuan-tuan dan puan-puan? Soalan ini bertanya-tanya dalam fikiran saya sejak saya umur 3, 4, 5 tahun sebenarnya. Kenapa saya lahir di dunia ini? Apakah sebabnya? Apa akan berlaku kepada saya? Dan saya tidak pernah dapat jawapan. Tak pernah. Sehinggalah saya memeluk agama Islam, barulah satu persatu persoalan kehidupan terungkai dengan sendirinya. Jawapannya terdapat dalam Al-Quran. Dalam surah Zariyat, surah 51 ayat nombor 56.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia bermaksud, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila manusia menyeleweng daripada menyembah Allah, bila manusia melakukan syirik, syirik bermakna kita tidak menyembah Allah, kita menyembah selain dari Allah. Syirik juga bermakna kita menyembah Allah, tetapi pada masa yang sama kita menyembah selain dari Allah. Bila manusia melakukan syirik, sesuatu kaum melakukan syirik, maka Allah akan lahirkan di kalangan kaum tadi seorang lelaki yang baik, yang akan diangkat menjadi seorang Nabi. Dan setiap Nabi-Nabi ini, tugas mereka adalah menyeru kaum mereka kembali menyembah kepada Allah SWT. Ini disebut dalam Quran di banyak tempat. Contohnya surah Fatih, surah 35 ayat 24. Surah Nahl, surah 16 ayat 36. Surah Ra'd, surah 13 ayat nombor 7. Allah SWT berfirman, dia bermaksud, dan kami telah utuskan rasul-rasul, nabi-nabi kepada setiap kaum. Every single nation. Dan mereka menyeru manusia supaya menyembah Allah dan jangan sekutu sesuatu apapun dengan Allah SWT. Itu tugas nabi-nabi yang utama. Dan kalau kita lihat, setiap Nabi diutus hanya untuk kaum mereka sahaja. Dan untuk waktu yang terhad, sehingga Nabi baru datang. Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahawa sebelum baginda, tak kurang daripada 124,000 Nabi telah diutus. 124,000 prophets and messengers have been sent on earth. Dengan nama yang disebut dalam Quran, 25. Yang lain-lain kita tak tahu siapa, tapi setiap kaum ada Nabi dia. Dan semua Nabi menyeru kepada menyembah Allah. Sekarang ini kalau kita lihat, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Ini disebut dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 40 sebagai khatamun nabiin. Nabi yang terakhir. Selepas Nabi Muhammad, tidak ada mana-mana Nabi baru akan lahir. Jadi Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, sudah tentu tidak diutus hanya untuk kaum Arab saja, tetapi diutus untuk semua manusia. Disebut dalam surah Sabah, surah 34 ayat nombor 28. Malah disebut dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat nombor 107, wa ma arsalnaka ila rahmatil lil alamin, bahawa Nabi Muhammad diutus untuk sekalian alam. Bukan saja untuk manusia, tetapi untuk seluruh alam, untuk binatang, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk bumi kita dan sebagainya. Kadang-kadang kita tertanya bagaimana? Sebab kalau kita ikuti ajaran Islam dengan berpandu pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, kita akan jaga hubungan kita dengan Allah SWT, kita akan jaga hubungan kita dengan sesama manusia, dan kita akan memelihara bumi kita. Kita akan jaga alam sekitar kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT, Nabi Muhammad sudah wafat. Nabi baru takkan lahir lagi. Jadi siapa teruskan perjuangan Nabi? Para sahabat. Bila sahabat meninggal dunia, siapa teruskan? Tabi'in, mereka yang belajar dengan sahabat. Bila tabi'in meninggal dunia, siapa teruskan? Tabi'in. Bila mereka meninggal dunia, siapa teruskan? Tabi'in. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Hari ini tuan-tuan dan perempuan, siapa yang patut meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW? Orang-orang Islam hari ini